yang memberi maksud, dan sebaliknya orang-orang yang menerima petunjuk ke jalan yang benar, walladzina ihtadaw, yang mendapat petunjuk ke jalan yang benar, zadahum huda, Allah akan menambahkan kepada mereka petunjuk, wa atahum taqwahum, dan Allah akan tambah kepada mereka dorongan untuk bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد بجهاده وسار على دربه ونهجه إلى يوم لا ريب فيه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه سيدنا محمد خاتم النبيين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin tetamu Allah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada tengah hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini, dapat kita bertemu di dalam tazkirah sebelum Jumaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita tambahan hidayah dan taufiknya, mengganjarkan kita dengan ganjaran pahala yang sebanyaknya, mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat darjat kita, mengangkat mudarat daripada menimpa kita. Allah Ta'ala beri kita keafiatan, kesihatan yang berterusan, yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita, insya-Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Nabi SAW suruh kita minta dua perkara yang amat penting untuk diri kita. Yang pertama, suruh minta yakin, dan yang kedua dia suruh kita minta afiyah. Salul yaqin wal afiyah. Mintalah kepada Allah yakin dan afiat. Yakin untuk kesihatan dan keafiatan iman dan roh kita. Afiat termasuklah kesihatan fizikal, kesihatan semua. Afiyah ini lebih daripada makna sihat. Ada setengah kaitan sihat itu dalam fizikal, badan, jasmani. Manakala afiyah ini mencakup jasmani, rohani, semua sekali. Emosi, mental, semuanya. Keafiatan lebih mencakup, lebih maknanya mencakupi dalam semua keperluan yang ada pada unsur-unsur di dalam diri kita. Kita ada unsur rohani, kita ada unsur emosi, kita ada unsur mental, kita ada unsur yang dipanggil sebagai jasmani. Maka keseluruhan unsur itu kalau nak mendapat kesihatan dipanggil afiyah, dan dia juga mencakup keafiatan di akhirat. Sebab tu kita sebut sihat wal afiyah.
Tak boleh nak sama sihat dengan afiah. Sebab afiah tu satu perkataan yang lebih besar maknanya daripada sihat. Jadi dua ni Nabi suruh kita selalu minta, Allahumma inna nas'alukal yaqin wal afiyah. Sebab yakinlah yang menyebabkan manusia boleh selamat dunia dan akhirat. Keyakinannya kepada janji Allah, keyakinannya terhadap adanya hari akhirat, keyakinannya terhadap segala apa yang dibawa oleh Quran, itulah yang membawa manusia berjaya. Tanpa keyakinan, manusia akan gagal. Sebab itulah Quran pun menetapkan bahwasanya zalikal kitabul la raiba fih. Itu dia Quran yang tidak ada keraguan padanya. Manusia yang ragu-ragu, dia akan gagal, dia akan berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu yakin adalah perkara yang utama yang Nabi SAW suruh kita minta, kerana keyakinan itu adalah merupakan satu daripada sabab musabab kepada kejayaan seorang insan. Maka pada pertemuan kita hari Jumaat ini, kita akan melihat satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Muhammad ayat 17 dan 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum zikrahum. Yang memberi maksud, dan sebaliknya orang-orang yang menerima petunjuk ke jalan yang benar, walladzina ihtadaw, yang mendapat petunjuk ke jalan yang benar, zadahum huda, Allah akan menambahkan kepada mereka petunjuk, wa atahum taqwahum, dan Allah akan tambah kepada mereka dorongan untuk bertakwa. Dua, orang yang ambil jalan untuk dapat hidayah, orang yang memilih menempuh satu jalan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, Allah Ta'ala akan bagi dua. Yang pertama, Allah tambah lagi petunjuk kepada dia. Dan yang kedua, Allah akan tambah takwa kepada dia. Dan sebagaimana yang kita tahu, takwa adalah merupakan syarat ataupun perkara utama yang perlu dicapai oleh seorang hamba Allah untuk mendapatkan kejayaan syurga dan redha Allah Subhanahu wa taala. Fahal yanzuruna ila as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah. Kiranya golongan yang ingkar masih tidak mahu menerima peringatan yang diberikan kepadanya. Tidak ada lagi yang mereka tunggu melainkan saat kiamat yang akan datang kepada mereka secara mengejut. Kerana sesungguhnya telah lahir tanda-tanda kedatangannya. Allah sebut faqad jaa'a asyratuha. Asyrat ni makna tanda-tanda kedatangan kiamat, kecil dan besar telah datang kepada mereka. Tanda-tanda kedatangan kiamat itu sama ada kecil dan besar. Jika demikian, fa anna lahum idza ja'atuhum zikrahum. Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan yang diberi kepada mereka apabila saat kiamat itu tiba kepada mereka? Allah Subhanahu wa taala
Tanya kepada orang-orang yang tidak yakin dengan peringatan Allah, bagaimana mereka nak mengambil pengajaran, mengambil peringatan bila saat kiamat itu sudah sampai kepada mereka. Kerana di peringkat awal Allah peringat mereka buat-buat tak alert, buat tak cakna saja, tak sensitif. Tapi bila sampai saat berlaku, sudah tidak berguna lagi. Peringatan berguna sebelum terjadi. Bila dah terjadi, tak guna lagi peringatan. Sebab itu, peringatan tentang kiamat ini datang sudah lama. Ia datang daripada mulut lidah Nabi kita Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Supaya kita beringat, supaya kita ambil perhatian, ambil langkah, ambil satu tindakan, persiapan, bekalan dan sebagainya. Tapi orang yang tidak yakin dengan peringatan-peringatan itu, bila sampai terjadi kiamat, Allah kata, فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. Bagaimanakah mereka? Fa'anna ni tuan-tuan, dalam bahasa Arab dia boleh bawa 3 makna. Dia anna boleh jadi makna mata, boleh jadi makna bila. Fa'anna juga boleh bagi makna kaifa. Dan fa'anna juga boleh bawa makna aina. Bagaimanakah di sini maksudnya bagaimanakah mereka apabila saat kiamat itu datang, bagaimanakah mereka nak ambil lagi peringatan sebab dah terjadi, dah berlaku. Orang yang dah prepare awal, dia boleh menghadapi dengan keadaan yang selamat. Walaupun dia dimusnahkan, dia mati dan sebagainya, dia selamat di negeri akhirat nanti. Maka huraian kepada ayat taqwa yang kita bincang pada hari ini, ayat yang ke-11, bab yang ke-13. Para cendekiawan ulama Islam menegaskan orang yang mendapat hidayah dan taqwa yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah mereka yang menerima semua ayat-ayat dan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang macam ni, Ustaz sebut dah tadi, yakin sepenuhnya apa yang diturunkan Allah Ta'ala. Mereka inilah yang dimaksudkan oleh ayat walladzina ihtadaw zadahum hudan. Mereka akan ditambah dengan petunjuk-petunjuk. Mereka ini Allah akan bagi mereka ilmu, boleh baca, boleh selamat daripada fitnah Dajjal. Boleh nampak kasyaf, mereka dibuka tabir-tabir yang menutup, yang menipu, yang mengecoh kita. Siapa? Orang yang betul-betul yakin dengan semua ayat-ayat Allah, beramal, berpegang dengan segala hukum hakam Allah. Ini janji Allah, Allah tambahkan petunjuk. Orang lain tak nampak, dia nampak. Orang lain duk tertipu, dia tidak tertipu. Sebab Allah tambah hidayah kepadanya. Dan Allah akan tambah pula kepada dia taqwa. Kemudian walaupun mereka tidak mengetahui hikmah dan hakikatnya, tetapi mereka percaya juga kepada ayat-ayat yang didapati pada lahirnya ada percanggahan atau berbeza kerana memansuhkan ayat yang terdahulu atau keadaan yang berbeza. Ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ada yang dinasahkan, ada yang dimansuhkan. Maknanya ada, kita mengaji, kami dulu mengaji ayat ini mansuh nasakh dari segi hukum, tapi kekal bacaannya. Ada yang kekal bacaannya, hukum sudah tiada. Ada yang hukum ada, tapi bacaannya sudah tiada.
dimansuhkan bacaan. Maka orang-orang yang beriman, yang yakin semuanya, mereka tetap beriman dengan semua ayat-ayat tersebut, sama ada dimansuhkan dari sudut hukum atau dimansuhkan dari sudut bacaannya. Di kalangan mereka adalah penganut agama Kristian yang beriman dengan janji Nabi Isa mengenai kelahiran Nabi Muhammad. Hidayah mereka berkali-kali ganda, bermula daripada beriman kepada Nabi Isa, kemudian diikuti pula beriman kepada Islam yang sempurna oleh Nabi Muhammad. Sebaliknya, penganut Kristian yang mencipta ajaran sekular, memisahkan agama dengan keurusan kehidupan, mengalami 2 kali ganda kesesatan. Jadi kata Tuan Guru kita, termasuklah penganut Kristian yang masuk Islam apabila datangnya Nabi Muhammad SAW, itu dipanggil ditambahkan kepada mereka hidayah. Maknanya dulu mereka dah dapat hidayah melalui Injil, melalui Nabi Isa. Dan berita tentang kedatangan Muhammad ini diberitahu dalam Injil, diberitahu oleh Nabi Isa. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Itu direkam dalam Quran. Di antara peranan Nabi Isa, Allah SWT nyatakan dalam surah Saf, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, iaitu dia memberitakan berita gembira kepada umat dia, kepada pengikut-pengikut dia, tentang kedatangan seorang Nabi, penutup sekalian Nabi selepas daripada aku, namanya Ahmad. Jadi mereka yang mengikut apa yang telah dipesan oleh Nabi Isa AS, mereka ikut apa yang dipesan dalam Injil, lalu mereka masuk Islam. Mereka ini juga dapat 2 kali ganda hidayah. Satu hidayah yang mereka dapat daripada Nabi Isa melalui Injil, dan yang kedua dapat melalui Al-Quran, mengukuhkan lagi hidayah, mengukuhkan lagi apa yang hidayah yang sedia ada kepada mereka. Ini juga termasuk dalam wallazina tadau, mereka-mereka yang sedia ada dah hidayah ditambah lagi dengan hidayah. Dan ada pula orang yang tidak bertakwa kerana tidak menerima perkara itu tanpa rasa takut kepada Allah dan mengingati hari kiamat. Ini punca manusia tidak bertakwa, ialah mereka tidak menerima sebab ragu, dengar tapi tak yakin. Jadi dengan demikian tidak rasa takut kepada Allah, tidak ada rasa takut kepada hari kiamat. Allah sudah menunjukkan beberapa tanda kiamat, sama ada kecil dan besar. Dan antaranya tanda-tanda kiamat ialah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diceritakan oleh nabi-nabi terdahulu. Macam Ustaz sebut tadi, Nabi Isa pun dah cerita tentang kedatangan Nabi Muhammad, dan dia pesan kepada pengikut dia, bila datang Nabi ni, kamu semua kena ikut Nabi ni, dan aku pun akan jadi pengikut kepada Nabi Muhammad di akhir zaman, turun untuk melaksanakan syariat-syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ada kesinambungan dengan Nabi Isa. Dan banyak-banyak Nabi, Nabi Isa lah Nabi sebelum kelahiran Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir sebelum Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad, bezanya 570 tahun lebih antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kira dekat sekali dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia juga yang akan turun di antara tanda akhir zaman yang akhir yang besar, turunnya Nabi Isa. Tanda awalnya kiamat ialah lahirnya Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diulas lagi dalam kitab kita ini wujudnya negara Israel. Semenanjung Arab dimasuki berhala, tsunami, ribut taufan, banjir besar, gempa bumi. Manusia berbangga dengan kemewahan. Manusia berlumba-lumba mendirikan bangunan cakar langit. Kemelesetan akidah dan akhlak, penyelewengan politik ekonomi, gejala rasuah, jenayah dan lain-lain. Itu tanda-tanda kecil. Dah berlaku berleluasa di dalam negeri negara seluruhnya. Mereka yang menyatakan bahawa tanda-tanda kiamat seperti gempa bumi, seperti banjir besar, seperti tsunami, sekadar menyatakan, kalau yang tak yakin, ianya fenomena alam. Ada yang kata sekadar perbuatan manusia sahaja, tanpa menyadari bahawasanya itu semua adalah daripada peringatan-peringatan yang telah diberikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhir zaman, tentang akan berlakunya kiamat. Dilupakan perkara itu supaya manusia tidak mengambil peringatan, supaya manusia tidak membuat persediaan, supaya manusia tidak balik ke pangkal jalan dengan menyatakan bahawa itu semua adalah fenomena alam. Itu semua hanyalah perbuatan manusia, bukan datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat daripada dipadamkan semua kaitan dengan Allah Ta'ala pencipta alam ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta sekalian alam. Allah Subhanahu wa taala ada berfirman di dalam surah Rum, menyatakan juga tentang berlakunya kerosakan di muka bumi. Kadang kerosakan di muka bumi itu berlaku kerana kerosakan akhlak manusia. Rakus, tamak, haloba, tak fikir kesan alam sekitar. Itu berlaku. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Dalam ayat ni tuan-tuan, Allah masih bagi dia punya rahmat kasih sayang dia. Dia kata telah zahir rosakkan di muka bumi, daratan, di lautan, adalah sebabkan tangan-tangan manusia. Untuk Allah Ta'ala merasakan sedikit azabnya yang dekat. Liyuziqahum ba'dal ladzi, untuk rasakan kepada mereka sebahagian daripada kerja-kerja buat manusia itu sendiri. La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke pangkal jalan, kembali kepada Allah SWT, bertaubat. Sedar diri bahawa telah berlaku rosak, aku telah buat salah banyak, manusia telah buat kesalahan banyak, merosakkan alam sekitar kerana tamak, haloba dan sebagainya. Maka bila kena sesuatu musibah, banjir dan sebagainya, kembali kepada Allah, bertaubat, tidak mengulangi balik kesalahan-kesalahan itu, kesilapan-kesilapan itu. Itu tujuan Allah Ta'ala datangkan bala bencananya untuk menegur manusia atas perbuatan-perbuatan tangan manusia itu sendiri. Kadang boleh Allah Ta'ala timpakan musibah bukan kerana mereka merosakkan alam sekitar, tetapi kerana dosa.
berlakunya perbuatan-perbuatan dosa yang berleluasa, menyebabkan juga Allah boleh datangkan bala. Macam berlaku kepada umat Nabi Lut. Bila berluasanya homoseksual di kalangan masyarakat Nabi Lut, umatnya, mereka tidak rosakkan alam sekitar pada waktu itu. Mereka tidak tebang balak dan sebagainya. Tapi mereka rosak dari segi melakukan yang dilarang Allah di sudut syariat. Allah kalih bumi, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Faja'al 'aliyaha safilaha. Jadi kerosakan terkibat daripada tangan-tangan manusia itu boleh berlaku dua. Kerosakan merosakkan alam sekitar, kerosakan dari segi melanggar titah perintah Allah, melakukan maksiat dan derhaka. Allah boleh datangkan bala. Mengenai kedatangan hari akhirat yang disebut dalam ayat kita tadi, tentang asyrat yang disebutkan dalam ayat ini, surah Muhammad, dan tanda-tandanya, selalunya apabila manusia yang tidak beriman diberitahu tentang tanda-tanda ini, mereka memandangnya dengan sinis atau mereka tidak mempercayainya. Kadang-kadang digelak bila orang yang suka kaitkan satu dengan peristiwa akhir zaman, disebutkan orang itu sebagai orang yang Illuminati lah dan sebagainya. Illuminati. Namun begitu, kepercayaan itu hanya wujud apabila sudah berlakunya hari kiamat yang dijanjikan. Sudah tidak berguna. Sebab itulah Nabi SAW sebut tanda-tanda ini sebelum datang kiamat itu, supaya umatnya bersedia. Umat-umat terdahulu pun diberitahu oleh nabi-nabi mereka tentang datangnya hari kiamat ini. Walaupun masih lambat, Nabi Muhammad belum lahir, tapi sudah diberitahu oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Apa kerana dan kena caknanya perkara ini, kena ambil berat tentang perkara ini. Namun begitu, kepercayaan itu hanya wujud apabila sudah berlakunya hari kiamat yang dijanjikan. Malangnya, pada masa itu iman dan kepercayaannya tidak berguna lagi, kerana tidak boleh buat apa-apa lagi, tidak boleh betulkan yang salah, tidak boleh balik pangkal jalan, tidak boleh bertaubat dah, sebab sudah berlaku, tidak sempat. Maka sebab itu disuruh kita buat persediaan awal untuk bertaubat, membaiki keadaan kita, memperbetulkan kesalahan kita sebelum terjadinya kiamat itu secara mengejut. Nabi SAW sendiri pun waktu dia masih hidup lagi, dia pun takut. Pernah berlaku satu bunyi yang kuat, merah padam muka Nabi, terkejut. Lalu Rasulullah SAW ditegur oleh isteri dia. Lalu Rasulullah kata, akan berlaku kecelakaan kepada Arab, dia kata. Orang yang mengambil petunjuk daripada kitab Allah, kitab Quran, dan segala peristiwa yang berlaku dengan pancaran iman, nur daripada hatinya, menjadikan hidayah dan ilmunya juga bertambah, serta takwanya juga turut bertambah. Itu dalam ayat di awal tadi, zadahum hudan, dan Allah Ta'ala kata zadahum taqwahum, tambah takwa mereka, yakni mereka yang duduk dalam keadaan beringat, duduk dalam keadaan bersedia, mereka duduk dalam keadaan taat dan patuh kepada Allah setiap masa dan ketika. Berlaku apa juga peristiwa, musibah dan sebagainya,
mereka ini akan dapat ilmu dan Allah akan tambah ketakwaan mereka sebagai bekalan untuk bertemu dengan Allah. Mereka tidak boleh menghalang kiamat. Mereka-mereka yang patuh taat ini tetap akan menghadapi kiamat, tetap akan menghadapi hari akhirat. Tetapi mereka menghadapinya dengan persediaan. Mereka menghadapinya dengan membawa bekalan takwa yang cukup untuk selamat di negeri yang abadi. Dunia hanya negeri sebagai ujian. Manakala mereka berjaya dengan ujian ini, membuat persediaan, membuat bekalan, maka kalau mereka terbunuh ataupun menjadi mangsa korban kepada musibah-musibah yang Allah timpakan, tidak jadi masalah. Kerana itu mereka akan bangkit dalam keadaan iman dan amal yang mereka bawa sebagai bekal. Kerana mereka sentiasa dalam keadaan beringat, dalam sentiasa dalam keadaan takwa. Itu makna waspada, dalam keadaan waspada, terutamanya di dalam akhir zaman seperti kita ni. Lagi-lagilah kena tingkatkan kewaspadaan kita, iaitu takwa, berhati-hati. Manakala orang yang ingkar secara kufur atau munafik, pintu hati mereka sudah tertutup daripada hidayah Al-Quran dan tidak mengambil pengajaran daripada peristiwa yang berlaku sepanjang zaman. Rugi. Orang yang tidak mahu yakin dengan Quran, rugi. Sebab Al-Quran ini dia terkedepan, maju. Dia membawa ilmu-ilmu yang baru. Dia Quran ini adalah merupakan yang advance dari segi knowledge. Kalau kita dalam bab kiamat tak buka Quran, tak buka hadis, ketinggalan. Kita terkedepan dalam ilmu masa depan, iaitulah ilmu hari akhirat, ilmu hari kiamat. Tak ada rujukan di dalam agama lain, kitab lain, hanya dalam Quran dan Sunnah. Sebab itu umat Islam sepatutnya menjadi umat yang terkedepan dalam ilmu masa depan, iaitu ilmu tentang hari kiamat, ilmu tentang dekatnya kiamat dan apa yang perlu dibuat, apa yang perlu disediakan. Itu sepatutnya kita semua umat Islam terkedepan dalam bidang ini, kerana Al-Quran paling terkedepan dalam ilmu bab kiamat dan hari akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.